Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Sarawak United, yang mana Kedah menang 3-1 hasil jaringan daripada Mahmud Al-Mardi dan satu daripada siapa lagi? Pak Ngah lah. Manakala gol pasukan Sarawak United dijaringkan oleh Uche Akbar. Pada perlawanan ini, Kedah telah melakukan sedikit rombakan dalam kesebelasan utama apabila merehatkan Delci Marcel dan digantikan oleh Khairul Azrin, dan juga begitu dengan Akmal Zahir dan juga Kamel yang digantikan oleh Hishamuddin dan juga Lokman. Baiklah, pada perlawanan ni apa yang boleh kita bincangkan dan apa yang boleh kita bicarakan, apa yang kita boleh analisis. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah benda yang boleh saya puji dan apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah daripada segi mereka punya build up play, yang mana ketika build up mereka akan membentuk back three di belakang, iaitu mereka akan letak Lokman, lepas tu Acong ataupun Khairul Azrin, dan mereka akan letak Rodney Kelvin. So benda ni telah menjadi kebiasaan kepada pasukan-pasukan dalam bola sepak Malaysia sekarang untuk membentuk back three ataupun untuk membentuk triangle di bahagian pertahanan ketika mereka cuba untuk build up daripada bawah. Akibatnya apa daripada pembentukan tersebut? Akibatnya mereka boleh push mereka punya fullback, iaitu left back dan juga right back, untuk bergerak lebih ke hadapan bagi memberi supporting play ke bahagian hadapan. So Hishamuddin dan juga Arif Farhan yang bermain di kanan dan juga kiri, mereka akan lebih efektif untuk bergerak ke hadapan dan mereka akan jadi seorang fullback yang ofensif lah untuk membantu dan juga memberi support kepada bahagian winger. Yang tu daripada segi build up. Daripada segi peranan pula, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni? Kedah telah menetapkan satu sahaja holding midfielder ataupun defensive midfielder ataupun pemain nombor 6, yang mana Khairul Azrin yang bertindak sebagai holding midfielder, yang mana boleh saya katakan akibat daripada penggunaan Khairul Azrin diletakkan sebagai pemain nombor 6, nampaknya Kedah lebih efektif untuk menyerang dan Kedah lebih selesa bermain dengan satu defensive midfielder sahaja. Dan kelebihan yang ada pada Khairul Azrin dalam mengawal bahagian tengah juga telah memberi telah memberi satu corak yang baru kepada serangan Kedah untuk lebih efektif di bahagian tengah. Jadi kalau boleh kekalkanlah Khairul Azrin, sebab kita tahu kualiti yang ada pada beliau bersama dengan Penang season lepas pun memang sangat-sangat cemerlang. So Khairul Azrin telah membuktikan yang dia boleh bermain di bahagian posisi tersebut walaupun bertindak sebagai lone pivot sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Mereka telah membaiki daripada segi weakest link mereka, iaitu sebagai pemain nombor 10, yang mana untuk perlawanan ni mereka telah meletakkan Fayad dan juga Sarawak untuk bergandingan bersama untuk lebih ofensif ke hadapan. Akibat daripada penggunaan Fayad dan juga Sarawak di bahagian tengah ni, kita boleh nampak yang bahagian tengah Kedah boleh link up dengan baik dan boleh mencipta beberapa gerakan menyerang ke arah gawang Sarawak. Jadi memang orang kata apa, Fayad dan juga Sarawak kemungkinan besar adalah satu gandingan yang sangat mantap lah untuk Kedah bertindak ofensif. Fayad dia punya larian-larian yang bagus dan dia boleh dikatakan diletakkan sebagai free roamer ataupun lebih kepada wide attacking midfielder, yang mana beliau lebih suka untuk support Al-Hafiz di bahagian kanan dia akan buat larian-larian masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima bola. So benda ni yang diperlukan oleh pasukan Kedah di bahagian tengah dan Fayad berjaya buat benda tersebut. Manakala peranan yang dimainkan oleh Sarawak pula, dia lebih kepada tentang player yang agak tenang di bahagian tengah daripada segi ball control, yang mana kita boleh tengok bila Sarawak dapat bola memang dia sangat tenang, dia kawal bola, dia berjaya untuk cari player, dia tidak terlalu kelang kabut, dia dapat bola dia chill, dia cool, lepas tu barulah dia buat passing. Dan kelebihan daripada Sarawak ni adalah daripada segi bukan sahaja ketenangan dia, tetapi daripada segi passing accuracy dia dan juga vision, yang mana dia boleh nampak player-player yang buat larian, dia nampak ruang kosong untuk involve, dan dia boleh bawa bola pergi depan sikit untuk buka game dan sebagainya. So benda ni lah yang digunakan oleh Coach Aidil kepada Sarawak, yang diterapkan dalam game untuk Sarawak lebih bertindak lebih ofensif, yang mana sebelum ni kita nampak yang Sarawak more to defensif, tetapi semalam dia more to offensive sehingga berjaya untuk cipta satu assist. So boleh dikatakan Sarawak antara the best player pada perlawanan semalam. Dari segi passing accuracy, dia main pun sedap, dia boleh link up dengan baik. Itu yang kita nak, link up kan, antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, bagaimana dia switch play, bagaimana dia buat open game dan sebagainya. So benda tu yang efektif untuk Kedah di bahagian tengah semalam. Gandingan Fayad,
Khairul Azrin dan juga Sarawak telah membentuk satu dimensi yang baru untuk pasukan Kedah lah. Walaupun menentang Sarawak sahaja, tetapi benda tu adalah satu benda yang boleh dipuji dan kita nampak improvement berbanding game-game lain yang mana Kedah tak ada peranan nombor 10 ataupun pemain attacking midfielder yang lebih ofensif macam semalam. So semalam Kedah berjaya buat benda tu, saya teruja. Saya nampak benda ni adalah satu benda yang bagus dan Kedah perlunya konsisten sahaja untuk lebih efektif dalam penggunaan tersebut lah. Sebab kita tahu Fayad dan juga Sarawak, that is not the best position mereka punya play, ataupun itu adalah bukannya position yang terbaik untuk mereka. Sebab kita tahu Fayad winger, Sarawak more to deep lying playmaker. So apabila mereka ni baru digandingkan, so kita jangan letak expectation yang tinggi sangat. Kita cuma harapkan yang mereka boleh konsisten dalam setiap game sahaja. Itu untuk yang kedua tentang pasukan Kedah. Yang ketiga tentang pasukan Kedah ni, apa yang saya minat adalah tentang Mardi lah. Mardi semalam boleh saya katakan dia defend dia main, tengah dia main, winger kanan kiri dia main, striker dia main, pertahanan dia main, keeper dia tak main. Kat mana-mana ada dia sahaja. Saya tak tahulah, kemungkinan Coach ID letak dia sebagai pemain yang free role, yang boleh di mana-mana sahaja untuk meminta bola dan juga untuk menggerakkan serangan. Dan benda tu nampaknya efisien. Cumanya sayang lah kalau Mardi tak hidup. Apa yang boleh saya katakan, kalau Mardi tak hidup pada game semalam, kemungkinan Kedah punya gameplay pun tak hidup. Itu yang akan menjadi masalah dalam pembentukan game Kedah sekarang. Bagaimana mereka nak build up tanpa melibatkan Mardi sahaja? Bagaimana mereka nak mempelbagaikan mereka punya corak serangan? Itu yang akan menjadi persoalan untuk pasukan Kedah. Jadi tetapi apa-apa pun, Mardi, Sarawak, Fayad, Khairul Azrin semalam, mereka memang all the best lah. Mereka memang bagus. Mardi memang cemerlang, saya tak boleh nak kata apa. Memang kualiti yang dia ada tu memang taraf-taraf pemain Jordan lah kan. Dia memang pemain kemasaan Jordan, so memang tak boleh dinafikan. Kualiti yang dia ada tu memang on point. Memang semuanya complete package. And dia main kat Kedah 6 game 6 gol. Apa lagi kita nak cakap pasal Mardi? Terbaik lah kan. Mahmud Mardi the best. Yang tu je lah. Untuk Ronald Ngoh pada peranan semalam, walaupun menjaringkan 1 gol, tetapi beliau masih lagi perlu perbaiki bagaimana beliau nak lebih tenang sebagai seorang striker, tak kelang kabut bila dapat bola, lebih tenang untuk jaringkan gol, lebih tenang apabila berhadapan dengan pertahanan lawan, lebih tenang untuk bergerak bagi menerima bola. Dan Ronald Ngoh perlu perbaiki daripada segi benda tu lah. Dan perkara yang perlu diperbaiki lagi oleh pasukan Kedah adalah tentang Al-Hafiz. Al-Hafiz pada perlawanan semalam, boleh saya kata gerakan-gerakan yang dicipta oleh beliau, larian-larian yang dicipta oleh beliau, bagus, dia memang bagus. Tetapi apa yang kurang, apa yang beza Al-Hafiz Kedah dengan Al-Hafiz Penang adalah daripada segi berani untuk ambil risiko. Dekat Penang, Al-Hafiz adalah seorang yang berani ataupun winger yang berani untuk beat pertahanan one on one, berani untuk ambil risiko masuk ke dalam dan sebagainya. Tetapi dengan Kedah ni, Al-Hafiz saya nampak dia bermain dengan lebih careful, lebih berhati-hati. Yang mana beliau bawa bola, dia nampak tak selamat, dia akan cuba untuk patah balik. Saya mengharapkan Al-Hafiz boleh untuk improvise diri dia untuk jadi lebih berani dan berani ambil risiko untuk bawa bola beat balik. Jadi dia perlu tingkatkan balik dia punya keyakinan, dia perlu tunjukkan balik dia punya gameplay seperti mana dekat Penang dulu. Benda tu yang kita nak. Tak apa, boleh beat. Tetapi semalam nampak dia berhati-hati sikit. Dia nak bergandingan dengan Fayad 1-2 pun dia agak berhati-hati. Dia nak passing tu, dia nak dribble pun, dia nampak ada 2-3 player, dia patah balik ke belakang, dia tunggu tim dia yang lain dulu. Benda tu boleh dikatakan agak menimbulkan ataupun orang kata apa, menhadkan dia punya ability ataupun keupayaan sebenar. Yang mana kita tahu Hafiz punya keupayaan sebenar, dia ada kelebihan yang boleh buat lebih daripada tu So benda tu Al-Hafiz dia perlu tingkatkan balik dia punya keyakinan diri, yakin dengan diri dia balik, yang dia akan jadi lagi better. So benda tu memang Al-Hafiz kena baiki sendirilah untuk tingkatkan confidence, boost dia punya confidence balik. Dan kelemahan yang seterusnya untuk pasukan Kedah adalah defensive line lah. Semalam Kedah bermain dengan macam saya cakap, build-up back 3, offensive full back, maka defensive line agak tinggi. Jadi apabila bermain dengan defensive line agak tinggi ni, senang kena counter. Senang kena counter. So bila kena counter semalam, kenalah 1 gol. Benda ni boleh diperbaiki, tetapi bahaya kalau bermain dengan tim-tim yang laju seperti JDT, seperti Selangor, seperti Terengganu yang ada winger-winger yang laju dan juga striker-striker yang laju. Kemungkinan besar kita pun akan boleh kena makan lagi lah. Jadi defensive line ni kena lebih cakna dengan
keseluruhan padang, dan Kedah cuma perlu perbaiki bukan sahaja daripada defensive line. Kedah kena perbaiki daripada segi transition, iaitu daripada segi menyerang ke bertahan dah okey, tetapi daripada segi menyerang ke bertahan ke menyerang dah okey, tapi menyerang ke bertahan tu agak lambat. So offensive fullback mereka kena cepat lagi turun, midfield pun kena turun lagi cepat untuk bantu bahagian pertahanan sebagainya, untuk elakkan benda yang sama berlaku pada next game. Itu untuk Kedah lah. Jadi secara overallnya Kedah, Mardi, Fayyad, Khairul Azrin, Sarawak telah membuktikan yang mereka mampu bagi something untuk Kedah lah. Dan untuk player lain terbaik juga, cuma masih banyak lagi yang perlu mereka improve. Untuk pasukan Sarawak United, semalam mereka bermain macam biasalah, mereka bermain dengan direct and long football, bertahan, tetapi di second half mereka nampak bermain dengan bertahan lebih solid lah, lebih teratur, walaupun tewas 2 gol lagi, tetapi di second half mereka nampak lebih solid, dan mereka menunjukkan satu persembahan yang bagi saya not bad lah untuk pasukan Sarawak, dan berjaya mendapatkan 1 gol tu pun adalah satu pencapaian yang bagus lah. Cumanya mereka perlu perbaiki lagi daripada segi defense untuk lebih tenang, untuk lebih compact, lebih berdisiplin, dan untuk tengah mereka perlu lebih kreatif dalam penggerakan bola ke bahagian hadapan dan sebagainya, sebab mereka ada Francis Kone dan Uci Abah. Sayang mereka tak gunakan dua striker yang prolific dan memang sangat bagus, so mereka perlu maksimiskan penggunaan dua tu lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.